Pemahaman mengenai protokol dan etiket adalah sangat penting bagi seseorang individu demi melancarkan suatu majlis rasmi di dalam dan luar jabatan. Perkataan protokol merupakan gabungan dua perkataan pada asalnya iaitu protos dan kol. Protos bermaksud yang pertama dan kol pula membawa maksud pelekat. Gabungan dua perkataan tersebut menjadikan protokol diterjemahkan kepada pelekat yang pertama. Protokol turut diistilahkan dengan pelbagai makna lain. Pada zaman dahulu, ianya diistilahkan sebagai surat atau surat rasmi yang asal berkenaan hasil perbincangan atau kata putus mengenai janji yang termeterai. Di ketika ini, protokol dikenali sebagai aturan atau prosedur yang perlu dilakukan untuk memenuhi agenda kehidupan bermasyarakat. Aturan atau prosedur ini merupakan aturan yang diterima oleh semua pihak sama ada di peringkat antarabangsa, di kalangan masyarakat atau dalam pelbagai istiadat dan majlis yang rasmi maupun tidak rasmi. Alaman protokol berbeza mengikut aspek individu, keluarga, masyarakat, majlis, istana dan antarabangsa. Etiket pula merujuk kepada peraturan yang ditetapkan yang bertujuan demi memelihara hubungan dengan individu lain untuk membangunkan komunikasi yang betul dan sempurna. Ianya juga merujuk kepada sebuah perilaku dan kesopanan serta kesantunan yang seharusnya diguna pakai ketika berkomunikasi dengan individu dan kumpulan di sekeliling kita. Ianya termasuklah mengenai perilaku, adab sopan, etika pemakaian, etika percakapan dan lain-lain menghadiri majlis, tidak kira majlis rasmi maupun tidak rasmi. Dari segi Islam, ianya merujuk kepada akhlak dan budi pekerti yang baik yang seharusnya diamalkan mengikut garis panduan yang ditetapkan dalam agama. Terdapat pelbagai kepentingan mengamalkan etiket sosial ini untuk memastikan kelancaran sesuatu majlis yang dijalankan. Elemen-elemen penting protokol dan etiket termasuklah amalan protokol semasa. Yang pertama, amalan protokol individu. Sifat atau perilaku yang ditampilkan dapat menggambarkan kepribadian seseorang. Kita harus mahir menempatkan diri pada apa jua keadaan dan situasi yang mana dapat diterima oleh orang lain. Hal ini penting kerana individu memiliki sifat tersendiri dalam keluarga atau masyarakat. Seterusnya, amalan protokol dalam keluarga. Dalam keluarga, yang muda akan mendahulukan yang tua. Sebagai pemimpin keluarga, ayah dihormati oleh isteri dan anak-anaknya. Ibu dihormati oleh anak-anaknya. Saudara laki-laki harus menghormati saudara laki-laki atau perempuan yang lain. Etiket tidak tertulis ini tercermin dalam hubungan kekeluargaan yang diikuti oleh para ahli dan dapat dilihat di kalangan masyarakat. Amalan protokol dan masyarakat. Dalam masyarakat Melayu, pemimpin masyarakat dihormati. Jika masyarakat yang tidak menghormati pemimpin atau ketua, kampung dianggap sebagai masyarakat yang tidak bermoral. Protokol juga diamalkan dalam pelbagai upacara untuk pelaksanaan yang lancar dan teratur. Amalan protokol dalam majlis. Elemen atau protokol di dalam majlis termasuklah susunan menjadi keutamaan, sambutan ketibaan dan pulang, susunan tempat duduk, menyambut dan mengiringi tetamu, susunan pakaian dan sebagainya. Amalan protokol di istana. Amalan protokol di istana memerlukan pematuhan tata tusila istana seperti tata cara berpakaian, penggunaan bahasa istana ketika bercakap dengan tuanku, cara duduk, memesan makanan ketika makan dan ketika menghadap tuanku. Apabila mengiringi tuanku, hendaklah berjalan sedikit di belakang tuanku. Juru acara menggunakan bahasa istana semasa menjalankan istiadat istana atau istiadat di mana raja atau sultan hadir. Amalan protokol antarabangsa. Amalan protokol antarabangsa yang diamalkan di Malaysia tidak jauh berbeza dengan di negara lain. Susunan keutamaan wakil hasing di Malaysia adalah berdasarkan tarikh penyerahan sijil oleh wakil kepada si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kunjungan ketua negara atau kerajaan akan disemarakkan dengan pemaidani merah dan sambutan istiadat termasuk pemeriksaan barisan kehormat dan tembakan meriam tudas-tudas bagi ketua negara. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Islahuddin Abdul Rashid, nombor metik 289-120. Di sini saya akan menerangkan elemen penting protokol. Di dalam elemen penting protokolnya terdapat 21 elemen. Saya akan menerangkan 7 elemen pertama. Yang pertama adalah anugerah dijaga besaran. Untuk elemen ini, ia merujuk kepada senarai tetamu majlis dan akan disusun mengikut kedudukan anugerah kebesaran semasa di dalam majlis. Yang kedua adalah susunan keutamaan persekutuan dan negeri. Susunan ini disusun mengikut darjat atau kekananan yang diluluskan secara rasmi mengikut grade jawatan bidang kuasa dan tanggungjawab, pangkat dan anugerah kebesaran yang disandang. Iaitu susunan ini mengikut seperti carta organisasi dan sektor kerajaan. Yang ketiga adalah panggilan hormat.
Panggilan hormat ini amat penting dalam majlis ini kerana panggilan hormat ini digunakan untuk orang kenamaan sebagai tanda penghormatan akan kedudukan mereka. Selainnya, mereka dianugerahkan panggilan hormat ini dianugerahkan oleh kerajaan, raja dan sultan. Yang keempat, senarai jemputan. Senarai jemputan ini adalah senarai jemputan tetamu-tetamu kita yang diundang. Dan dalam senarai ini perlu disenaraikan untuk kategori, iaitu nama menteri. Dalam nama menteri itu kena ada dia punya putih yang lengkap seperti nama penuh, darjah kebesaran iaitu pangkat, nama isteri, jawatan, alamat pejabat, nombor telefon dan nombor telefon setiausaha sulit. Selalunya setiausaha sulit ni kepada orang yang besar seperti YB, wakil rakyat. Yang ke-5 adalah kad jemputan. Dalam kad jemputan ni kita perlu adakan bukti majlis, dan bila kita baca kad jemputan kita boleh faham. Okey, ini majlis apa. Dalam majlis ini perlu ada nama majlis, penganjur, logo agensi, tempat majlis, tarikh majlis dan masa majlis mula, masa ketibaan tetamu, panduan pakaian, nama dan nombor telefon, rujukan atau cara majlis dan pelan tempat majlis. Selalu kat majlis ni kena lengkap lah, sebab kita dalam masa membaca kad majlis kita tahu dalam kad majlis tu ada apa. Ada nama majlis, tempat dan lain-lain. Nombor 6, penyusunan pelbagai majlis. Dalam majlis ni kita perlu menyusunkan tetamu mengikut dia punya pangkat, dia punya dia punya grade dan jawatan, dan penyusunan tempat pun perlu juga. Dan yang ke-7, penyusunan tempat duduk dalam majlis jamuan. Okey, dalam slide ni rajah di atas menunjukkan meja khas yang jemputan, iaitu suami isteri dan taraf atau status tetamu kehormat dan tuan rumah lebih kurang sama. Maka tetamu kehormat tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Cik Ani Sarwani Nazifah binti Abdullah, 289024. Yang ke-8, susunan majlis dalam Dewan dan Luar Dewan. Setiap majlis mempunyai atur cara khas mengikut kesesuaian dan jenis majlis serta tetamu yang dijemput. Yang ke-9, protokol dan pengacaraan formal. Pengacara majlis perlu tahu latar belakang majlis dan juga objektif program tersebut. Bila majlis formal ni, teks pengacara majlis disediakan oleh pihak penganjur. Antara yang wajib ada dalam teks pengacara majlis ialah nama majlis, bilangan pengumuman, panduan dan juga masa berkaitan program yang perlu berlaku seperti yang dijadualkan. Yang ke-10, peranan penyambut tetamu dalam majlis formal. Itu antaranya mendapatkan senarai jemputan yang akan hadir dan juga semak senarai dengan teliti, misalnya nama, panggilan hormat dan juga lain-lain lah. Yang ke-11, bendera dan susunannya mengikut amalan protokol. Susunan bendera bergantung kepada kat mana bendera tu akan dikibarkan. Sebagai contoh, kalau bendera tu ada di luar bangunan pada hari biasa ataupun hari kebesaran persekutuan, jalur gemilang ada di sebelah kiri bendera negeri kalau ada 2 tiang. Tapi kalau ada 3 tiang, bendera jalur gemilang ni dia kena ada dekat tengah-tengah. Yang ke-12, fungsi pegawai protokol, pegawai pengiring dan juga penyambut tetamu. Pegawai protokol ni ditugaskan untuk menyelaraskan hal-hal pengurusan majlis dan juga protokol yang dilaksanakan waktu majlis tersebutlah dalam kementerian, jabatan dan juga agensi. Pegawai pengiring pula ditugaskan untuk mengiring dan melayan tetamu mula dari ketibaan tetamu sampai keberangkatan pulang tetamu tersebut. Peranan utama pegawai pengiring ialah untuk memberikan bantuan rasmi seperti urusan ketibaan sampai keberangkatan pulang itulah. Okey. Penyambut tetamu pula ditugaskan sebagai penunjuk arah, penyambut dan juga pengiring kepada tetamu dalam sesebuah majlis. Yang ke-13, menu dan cara pemilihannya. Menu perlu dipilih mengikut kesesuaian majlis. Misalnya, andai kata majlis tersebut adalah majlis formal yang berlangsung daripada pagi hingga ke tengah hari, jamuan ringan di sebelah pagi dan jamuan utama pada sebelah tengah hari perlu disediakan. Kemudian yang ke-14, penggunaan lagu kebangsaan mengikut amalan protokol. Naskah penuh dimainkan apabila sesuatu penghormatan diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, naskah ringkas pula dimainkan antaranya apabila sesuatu majlis dihadiri oleh wakil diplomat Yang di-Pertuan Agong di luar negara. Dan juga naskah pendek dimainkan antaranya apabila tamatnya sesuatu hiburan seperti rancangan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afendi bin Uthman, 276-420. Sini saya ingin menerangkan elemen penting protokol. Untuk penyusunan orang kenamaan di sini terdapat 6. Yang pertama, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Yang ketiga, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Agong Negeri. Yang keempat, Yang Amat Berbahagia Tuan Puan. Yang kelima, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Yang keenam, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Untuk bahasa istana dan kesopanan dengan raja. Bahasa istana merupakan laras bahasa yang kaya dengan budi dan kesopanan. Contohnya seperti Raja, Ayah, Mak atau Abang. Perkataan diraja, ke bawah duli, Tuanku, Paduka Ayahanda dan Paduka Bonda. Berikut adalah beberapa contoh. Contohnya, mencemar duli, mengunjungi. Junjung kasih, terima kasih.
diri, menjunjung diri, taat setia. Bagi kesempurnaan pakaian dalam pelbagai majlis. Contohnya seperti majlis bankuet negara atau negeri. Bagi perempuan, perlulah berbaju kurung atau kebaya labuh, berselendang dan tidak sedondon. Bagi lelaki pula, perlulah berpakaian meskip, wat tie, baju kebangsaan rasmi dengan darjah kebesaran. Pemakaian anugerah darjah kebesaran. Terdapat dua. Yang pertama, panduan am pemakaian. Semua kurniaan persekutuan negeri hendaklah dipakai bersama pakaian rasmi. Yang kedua, darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan mengambil keutamaan daripada darjah kebesaran bintang dan pingat negeri. Bagi tata cara pemakaian kalung pula, kalung hanya boleh dipakai pada hari kalung. Kalung tidak boleh dipakai pada waktu malam. Untuk protokol dalam urusan menandatangani surat perjanjian. Protokol dalam urusan menandatangani surat perjanjian adalah harus mengenal pasti siapa yang akan menandatangani perjanjian tersebut dan pengesahan tarikh. Perjanjian ditandatangani mestilah dilakukan antara badan yang terlibat, mestilah terdiri daripada organisasi yang terlibat dengan perjanjian tersebut, saksi bagi kedua-dua belah pihak. Bagi program atau cara pentadbiran mengikut amalan protokol, kenal pasti acara dahulu mengikut urutan, tetapkan masa akhirnya dan daripada waktu akhir bawa ke waktu permulaan. Bagi protokol dalam menghadiri pelbagai majlis terdapat dua. Untuk jawatan kuasa, dalam pelaksanaan semua majlis jawatan kuasa amat penting untuk sesuatu majlis yang ditubuh secara ad hoc atau satu jawatan kuasa yang mempunyai ahli yang tetap bilangannya. Bagi tempat majlis pula, tempat majlis perlu disediakan awal kerana tempat majlis mempunyai kaitan dan bilangan tetamu serta kos perbelanjaan. Dan ada majlis yang diadakan di dalam dewan dan juga ada di luar dewan yang terbuka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Afendi bin Azizi, nombor metrik 288998 dari Kumpulan 5. Etiket merupakan salah satu aturan atau tata cara yang bertujuan dalam menjaga hubungan sesama manusia agar komunikasi yang berkesan dapat dicapai. Kepentingan etiket terhadap individu dalam menggambarkan imej organisasi dan imej peribadi. Penampilan diri seseorang merupakan elemen penting dalam sesuatu urusan rasmi. Penampilan diri menjadi asas utama dan mesej pertama bukan desain yang dipamerkan apabila bertemu dengan orang lain. Kepentingan etiket terhadap keluarga. Keluarga merupakan salah satu bukan sahaja kolektif kepada individu, malah berkaitan secara biologi. Terdapat 5 kepentingan etiket terhadap organisasi. Yang pertama, menepati masa yang ditetapkan, bekerja dengan profesional. Ketiga, sikap saling hormat, menghormati sesama rakan sekerja. Keempat, cara berpakaian yang sesuai. Dan kelima, menghormati ruang kerja yang berkongsi seperti ruang pantry ataupun surau. Kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana memufakat. Dalam memupuk keharmonian dalam hidup bermasyarakat, tanggungjawab ini perlu dipikul bukan sahaja negara, malah institusi kekeluargaan, terutama ibu bapa, berperanan dalam mendidik anak-anak bermula dari rumah lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Suhaila binti Johari, nombor metrik 289381. Dalam chapter ini, saya akan menjelaskan berkaitan elemen penting bagi etiket. Etiket adalah satu aturan yang dicipta dengan tujuan untuk menjaga hubungan dengan orang lain agar terjalin komunikasi yang baik dan akrab. Etiket juga merujuk kepada satu tingkah laku sopan santun yang seharusnya diamalkan dalam masyarakat, sama ada dalam majlis rasmi atau tidak rasmi. Terdapat 14 elemen penting mengikut situasi. Elemen tersebut adalah seperti berikut. Pertama, jawatan kuasa. Yang kedua, tempat. Ketiga, penyediaan senarai jemputan. 14, kesesuaian pakaian dalam majlis. Kelima, penulisan dan pengedaran kad jemputan. Keenam, pilihan menu. 7, atur cara. 8, panggilan kehormatan. 9, susunan tempat duduk. 10, persediaan program pentadbiran. 11, penyambut tetamu. 12, raktai. 13, nilai-nilai Islam. Dan akhir sekali adalah postmortem. Unsur-unsur ini penting bagi melaksanakan sesuatu majlis. Tertinggalnya satu unsur ini, maka
majlis itu tidak akan dapat berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safia binti Miur Muhammad, nombor matrik 289180. Sebagai kesimpulan, ketertiban dan kesopanan adalah penting kerana ia mencerminkan kepribadian kepada sesebuah masyarakat. Elemen-elemen protokol dan etiket dari segi pergaulan, bertingkah laku, tertib berpakaian, susunan keutamaan dan sebagainya sangatlah penting untuk dipelajari oleh sesiapa sahaja yang terlibat dengan sesuatu majlis agar mereka dapat menyesuaikan diri dalam situasi tersebut. Tuntasnya, gabungan elemen protokol bersama aturan etiket secara tidak langsung dapat menjaga hubungan individu dengan orang lain dalam memastikan wujudnya komunikasi yang baik dan akrab.